A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala, hari ini kita dah masuk 10 Zulqaidah 1441 Hijriah bersamaan hari ini, iaitu 2 Julai 2020. Aja kita hari ini nak menceritakan perkongsian seorang solehin. Dia merasa duka cita kerana dikhawatiri amal yang dilakukan itu adalah tidak memberi manfaat kepadanya. Diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, susunan Imam Ghazali rahimahullah, sebagai satu iktibar pengajaran. Cerita daripada seorang para solehin. Beliau berkata, di suatu malam pada waktu sahur. Waktu sahur tu biasanya 1/3, 1/4, ya. Itu waktu sahur. Ya. Iaitu saya membaca surah Toha dalam sebuah bilik yang berdekatan dengan sebatang jalan raya. Dekat jalan raya. Maka tatkala saya selesai membacanya, saya telah tercakap. Seketika lalu bermimpilah melihat seorang yang turun dari langit. Di tangannya ada sebuah Al-Quran. Kemudian lalu dia membukanya di hadapan saya. Maka tiba-tiba di dalamnya surah Toha. Surah yang saya baca itu surah Toha. Dan tiba-tiba lalu tertulis di bawah tiap-tiap kalimahnya 10 kebajikan yang tetap, kecuali satu kalimah sahaja, yakni yang tidak tertulis. Maka sesungguhnya saya telah melihat di tempat kesan terkena padang, dan saya tidak melihat sesuatu apa pun tertulis di bawahnya. Kemudian saya berkata, demi Allah, sesungguhnya saya telah membaca kalimah ini, dan yakni akan tetapi saya tidak melihat baginya pahala. Dan tidak pula saya melihat kalimah itu dicatatkan. Maka berkata orang itu, kamu berkata benar. Memang sesungguhnya kamu telah membacanya dan kami telah mencatatnya, kecuali setelah kami mendengar penyeru yang menyeru dari pihak Arash daripada Allah Ta'ala, yakni memerintahkan kami hapuskan kalimah itu dan gugurkanlah pahalanya. Lantaslah kami memadamkannya. Berkata orang soleh, orang yang beramal tadi, meneruskan ceritanya, maka saya telah menangis dalam mimpi saya, seraya berkata, kenapa kalian berbuat demikian? Jawab orang yang timbul dalam mimpi itu tadi, seorang lelaki telah lalu berhampiran denganmu. Lantas kamu mengangkatkan suara kamu untuk didengarnya olehnya. Maka akibat itulah hilang perginya pahala kamu. Allahu Rabbi. Inilah kita, sebab kita kena berhati-hati setiap yang kita amalkan, yang kita buat kerana Allah. Jangan rasa kadang-kadang kita minta maaf bila kita ni mengangkat suara, melagukan, suara aku paling bagus. Saya tahu sebab kita seorang imam, kita seorang Bilal, tiba-tiba kita menyaringkan suara, suara aku paling bagus. Ini bila timbul perasaan yang diusik oleh syaitan ataupun jin, membuatkan kita lupa apa tujuan kita melakukan amalan-amalan itu. Bila kita letakkan kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi kita sebagai pedoman kita bersama. Ya. Maka inilah akibatnya riak ataupun ajbun, ujub. Dan ada pun dari segi bersangatan ruginya. Kerana sesungguhnya riak dan ajbun ataupun ujub adalah satu kebinasaan yang amat besar
yang boleh berlaku dalam sekejap masa saja, maka terkadang-kadang dia merosakkan ibadah kita selama 70 tahun. Allah Rabbi. Selama 70 tahun kita beramal. Kita hidup ni habis-habis tinggi ya tak? Ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Ada orang duk usia muda-muda baru-baru ni 2 hari lepas. Ya tak? 3 hari lepas lah. Ya, naik motor laju. Maka terlanggar. Sahabat saya terkena koma sebenarnya, kakinya patah. Orang yang melanggar ini muda lagi, baru umur usia 19 tahun. Terbaring terus balik. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang benda ni, ya. Riak ni macam-macam. Ajbun ni macam-macam. Sama ajbun melalui amalan, sama ada ajbun melalui perbuatan supaya dia ditinggal hebat. Sebab hebat ini adalah hebat di sisi Allah Ta'ala yang kita kehendaki, bukan hebat di sisi manusia. Sebab itulah pesanan saya sendiri pun, ya, kadang-kadang kita banyakkan istighfar. Kita naik kereta dalam jauh, dan saya kalau waktu saya bertugas daripada tempat jauh saya nak balik bertugas, maka kita tutupkan radio tu, kita naik kereta, kita banyakkan membaca kalimah-kalimah Allah Ta'ala. Apa yang kita perlu baca? Pertamanya, yang diamalkan, yang berlaku kepada Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca. Itu menambahkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Tiada layak yang disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku ni selalu menzalimi diriku. Aku lupa. Kita selalu alfa, lupa. Bila kita dapat nikmat, kita lupa. Kita dapat kesenangan, kita lupa. Ya, asas kita apa? Yang penting. Kita, maksudnya, perbuatan kita semuanya adalah kerana izin Allah Ta'ala. Itulah yang kita khawatiri. Termasuk saya sendiri. Khawatir. Sebab itu, kita selalu kena beringat. Dan ingat mengingati. Ini pesanan orang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Sentiasa mencatat jiwanya, perasaannya. Dan segi lainnya, tentang ruginya amal oleh sebab-sebab riak dan ajubun. Bahawa taat yang amat sedikit yang terselamat dari riak dan ajubun atau ujub adalah baginya harga mahal yang tidak terhingga banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Dan taat yang paling banyak pula apabila menimpa akannya oleh kebinasaan, yakni perosak riak dan ajubun. Ia nescaya mengakibatkan tinggal terbiar tanpa harga baginya kecuali Allah Ta'ala mengikhlaskan. Kecuali Allah mengikhlaskan. Allah menerima amalan kita. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ini yang kita nak. Apabila perintah Allah SWT kita lakukan dengan timbulnya perasaan kerana Allah, bukan kerana yang lain. Aku pergi masjid kerana Allah. Aku pergi sembahyang kerana Allah. Aku nak membaca kerana Allah. Kita libatkan semuanya yang kita lakukan itu asbab ilallah, kerana Allah. Itulah yang boleh menyelamatkan jiwa, perasaan kita, pemikiran kita, ya, supaya kita tidak jadi orang yang mengaku diri hebat. Ni khawatir. Sebab ahli sufi selalu menjaga amalan-amalannya, kata-katanya. Takut kata-kata itu menyebabkan Allah tak pandang kita. Allah tak lihat kita. Ya, kita rasa hebat, kita paling hebat, tapi wallahu alam, kena kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah sama-sama perkongsian pada pagi ini. Apa saja yang kita buat, kita libatkan kerana Allah. Ya, kerana Allah. Maka apabila kita libatkan kerana Allah, pelaksuan kita kerana Allah, kita jadi orang yang mempunyai sifat-sifat mahmudah, merendah diri, sifat syukur kepada Allah. Fashkuruni askurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada kami, kami akan ingat kepada kamu.
syukur nikmat-nikmat kami. Dan jangan kamu sombong di muka bumi kami. Bila kita sedar ingat itu, maka kita akan melakukan fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lakukanlah segala amalan-amalan ini di dunia dan niatnya adalah kerana Allah. Balasannya semua yaumil akhirah. Kerana sesungguhnya Allah suka, gemar kepada orang yang mempunyai sifat begini. Inilah yang kita khawatiri. Ini amalan yang dimatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an atau Ali karramallahu wajhah, bahawa beliau berkata, sekali-kali tidak akan kurang, yakni harga amal yang dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana boleh kurang harga amal yang diterima oleh Allah Taala? Ya, an-nakhi', ya, an-nakhawi, ya, an-nakha'i. Apa dia? Ditanya orang tentang amal baginya, ya, atau bahagian-bahagiannya, apakah ganjaran pahalanya? Jawabnya, apabila amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, tidak akan terhitung pahalanya kalau diterima. Daripada Wahab, beliau berkata, adakah di kalangan orang yang dahulu kala seorang lelaki berpuasa, beribadah kerana Allah selama 70 tahun. Dia berbuka puasa hanya dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Maknanya seminggu dia berpuasa. 70 tahun. Di hari Sabtu saja dia tak puasa. Hari lain dia puasa. Ni. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu puasa, buka. Ini amalan. Ya. Dia berbuka puasa. Sabtu hingga Sabtu saja. Dia berbuka. Kemudian, dia berdoa. Memohon satu hajat kepada Allah SWT. Maka hajatnya tidak ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia hadapkan kepada dirinya sendiri. Seraya berkata, mencelanya gara-gara kesalahan dari pihak kamu. Wahai diriku, aku diperlakukan begini oleh Allah Ta'ala. Jikalau adalah di sisi kamu kebajikan, nescaya ditunaikan Allah Ta'ala hajat kamu. Maknanya, kita buat amal ni, kita kerana Allah. Kita bulat hati, apa saja yang kita buat, Allah Rabbi. Bila kita rasa, kerana Allah Ta'ala barulah timbul, Allah lihat kita, Allah pandang kita, ya, doa kita dikabulkan. Tapi inilah satu pedoman, ya, yang diceritakan oleh ahli solihin, orang yang beramal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan malaikat. Maka katanya, wahai anak Adam, satu saat yang kamu menghinakan keburukanmu akan diri kamu sendiri adalah terlebih baik daripada ibadahmu yang telah berlalu-lalu. Saya berkata lalu, maka hendakkah menilik pandang oleh orang yang berakal kepada perkataan ini? Bukankah rugi bahawa seorang yang bersusah payah, ya, dan berpenat lelah selama 70 tahun, sedangkan seorang lagi hanya berfikir satu saat sahaja, lalu pikirannya yang sangat itu terlebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada ibadah 70 tahun. Bukankah hal ini terjumlah dari kerugian yang amat besar? Sedangkan anda sesungguhnya adalah orang yang mampu memperolehi satu saat yang lebih baik daripada 70 tahun. Dan sebaliknya, anda membiarkan kelebihan itu berlalu pergi tanpa hajat lain daripada menghalangnya. Bahkan demi Allah Ta'ala, yang hal itu adalah kerugian yang paling besar. Dan sesungguhnya
melalaikan adalah terlebih sangat lagi rugi. Ni kita selalu kita buatlah. Kita ni semalam masa ni dalam menghadapi PKPP. Masjid dah dibenarkan, tapi kena datang awal. Catat nama, tengok suhu, bawa mask, bawa tikas sembahyang. Banyak. Semuanya motif yang baik. Tujuan yang baik. Sebab kita kadang-kadang kita sujud, kita masih dalam keadaan begini. Jadi kita kena waspada. Bila orang ramai, kita tutup. Kalau kita dalam kereta tak perlulah kita pakai. Kalau kita seorang-seorang. Kalau kita dengan ahli keluarga kita. Jadi inilah apa yang dipesan. Kita jadikan satu usaha kita. Jadilah perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, sama ada kebajikan, kebaikan, ibadah kita, ya, pelaksanaan kita sama-sama lah hadapkan kerana Allah Ta'ala. Ya, mukhlisina lahuddin. Mudah-mudahan ya, perkongsian pagi ini memberi manfaat untuk saya dan untuk siapa-siapa yang menyama atau mendengarnya. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala, mana kekurangan adalah kelemahan sebagai hamba Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.